Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan majlis kita pada pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى آله وأصحابه وتابعا تابعا لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر. ربي تمم بالخير. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah dapat sama-sama kita bertemu dan bersua lagi pada pagi ini, pada hari ini, dalam satu kelas madah tahfiz Darul Ma'arif. Kita akan belajar kitab Zadul Muta'alim, bekalan bagi pelajar, yang telah masih lagi perbicaraan kita mengenai bab iman. Dan pada pertemuan kita minggu lepas, kita telah sama-sama membacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan tentang rukun iman. Dan insya-Allah pada pagi ini ataupun pada hari ini, insya-Allah kita akan sambung lagi dalam bab tersebut. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, bab Zadul Muta'alim, muka surat 13. Zadul Muta'alim, muka surat 13. Iman. Iman. Bab iman artinya percaya akan adanya Tuhan dan membenarkan sekalian barang yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Syekh memulakan kata-kata beliau yang dikatakan iman artinya percaya akan adanya Tuhan dan membenarkan sekalian barang yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman ni dengan makna erti yakin, kepercayaan, akidah, i'tiqad. Dia duduk dekat hati, dekat sini. Duduk di sini, keyakinan. Lalu dalam menyandarkan iman kepada Allah, ataupun yang dikatakan iman yang dimaksudkan dalam pembelajaran akidah ataupun iman ataupun kepercayaan ataupun pengajian kitab akidah ataupun kitab iman, yang dikatakan iman di sini ialah mempercayakan adanya Allah. Kita kena letak kat sini, kita yakin bahawa Allah itu Tuhan kita, Allah itu wujud ada, dan juga Allah itu esa, dan tidak ada sesuatu perkara yang dapat menyerupai Allah ataupun menyaingi Allah. Tidak ada sesuatu perkara yang mensyirikkan Allah. Maksud mensyirikkan ini iaitu dengan makna menyamai ataupun menyungutukan Allah ataupun bersama. Allah itu se ataupun tunggal.
Kalau kita sebut Allah Ta'ala itu satu, maka ada dua, ada tiga, ada empat. Jadi perkataan yang lebih tepat dalam nak menyatakan keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu kita nyatakan Allah itu esa, ataupun lebih tepat lagi Allah itu se. Jadi inilah yang dikatakan iman, mempercayai adanya Allah. Allah tu kita yakin ada. Allah itu wujud. Allah itu esa, satu, tunggal, dan tidak ada sesuatu yang dapat menyamai Allah ataupun menyemutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua termasuk lagi dalam iman, iaitu membenarkan apa yang dibawa, yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana setiap perkara yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dipanggil syariat, dan syariat itu datangnya daripada Allah. Itu sebabnya kita tidak boleh nafikan satu bab pun yang datang daripada Nabi, kerana secara tidak langsung kita telah menafikan sesuatu yang datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana setiap yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah datangnya itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi yang dikatakan iman, keyakinan, iktikad dan akidah, kepercayaan dalam diri kita terhadap kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mempercayai bahawa apa yang didatangkan oleh Nabi itu adalah benar-benar berlaku. Tidak ada sesuatu pun yang tipu ataupun yang dusta. Itu yang dikatakan iman. Ini yang kita kena sematkan dalam diri kita. Setiap apa sekalipun yang datang daripada Allah, dan setiap apa pun yang datang daripada Nabi, semuanya adalah benar. Tidak ada yang tidak ada yang dusta. Ini dia. Kemudian Syekh menyambung lagi kata-kata beliau bahawa iman ini ada rukun. Sebagaimana yang telah kita bacakan satu hadis Nabi SAW sebagai pembukaan pertemuan kita minggu lepas. Rukun iman. Dalam hadis tersebut menyebut rukun iman. Ada 6 Nabi sebut. Dan di sini Syekh keluarkan ke 6 rukun tadi. Iman, rukun iman. Rukun ni bila kita sebut, ulama memberikan perumpamaan rukun ni seperti tiang. Nak buat rumah kena ada tiang, nak buat bangunan kena ada tiang, nak buat katil kena ada tiang, nak buat almari kena ada tiang, kena ada rangka, rangka ni penting. Rangka ni bila dia bengkok, maka akan bengkok segala-galanya, tak lurus, tak cantik. Ataupun satu bengkok ataupun satu patah, maka akan ranaplah segala-galanya. Bangunan bila satu rangka tadi patah ataupun roboh, maka akan robohlah segala bangunan. Begitulah keadaan rukun yang ada pada iman yang kita bicarakan pada hari ini. Jadi rukun ini bila kurang je satu daripada 6, ada 6 rukun, dan rukun ini kurang je satu, maka akan robohlah segala rukun-rukun yang lain ataupun rukun iman yang lain. Itu sebabnya dibenanya kepercayaan tadi dengan 6 rukun. Rukun iman itu ada 6 perkara. Rukun iman itu ada 6 perkara. Jadi dalam membicarakan iman ini ada 6 rukun, ataupun membenanya kepercayaan yang perlu di dalam penyempurnaan iman kepada Allah dan juga kepada Nabi, ada 6 rukun. Yang pertama, percayakan Allah. Ni dia. Yang pertama ataupun rukun yang pertama, percayakan Allah. Rukun yang kedua, percayakan malaikat-malaikatnya Allah. Malaikat-malaikatnya Allah. Yang ketiga, percayakan kitab-kitabnya Allah. Yang keempat, percayakan rasul-rasulnya Allah. Yang kelima, percayakan hari kiamat. Yang keenam, percayakan bahawa qadar baiknya dan qadar jahat itu ialah dengan kehendak dan ketetapan daripada Allah Subhanahu Taala. Qadar ialah apa yang dikatakan qadar? Qadar ialah kebahagiaan ataupun kecelakaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Taala daripada azali. Ini penting. Jadi 6 rukun tadi. Apa dia 6 rukun? Rukun iman ini ada 6. Rukun iman ni ada 6, ataupun dibenanya keimanan dan keyakinan ini dengan 6 rukun. Yang pertama sekali, mestilah percayakan Allah. Apa maksud percayakan Allah? Bukan hanya sekadar kita mempercayai kewujudan, mempercayai adanya Allah,
kewujudan Allah, tetapi segala apa yang bersangkut paut tentang Allah dan segala perkara yang datang daripada Allah, kita kena yakin, dan tidak ada sesuatu pun yang termasuk dalam kazab ataupun dusta. Itu dia, ini maksudkan percaya. Nanti dekat depan nanti akan dibahas secara terperinci tentang maksud daripada percayakan Allah. Yang kedua, percayakan malaikat-malaikatnya Allah. Ini rukun yang kedua. Rukun yang kedua, percayakan malaikat-malaikatnya Allah. Jadi dalam mempercayakan malaikat-malaikat Allah SWT ni, ada 10 malaikat yang wajib. Ini ada pembahasan terperinci kat depan nanti. Dalam nak mempercayakan malaikat ni pula, macam mana kita percaya? Bukan hanya sekadar kita menafikan, oh ni bukan malaikat. Tak boleh menafikan. Tetapi dalam meyakini adanya malaikat, iaitu dengan menyatakan bahawa malaikat-malaikat tadi benar-benar wujud, ada. Walaupun tak nampak pada dua mata, tetapi setidak-tidaknya apa yang dibicarakan oleh Allah dalam Al-Quran tentang malaikat, maka sudah pasti ianya ada ataupun wujud, tak boleh kita nafikan. Ini dia. Yang ketiga, percayakan kitab-kitabnya. Kitab-kitab yang datang daripada Allah. Kitab yang wajib, kitab yang Allah Ta'ala turunkan banyak. Disebut dalam kitab akidah banyak. Tetapi yang wajib kita imani dan tak boleh kita nafikan, dan tidak ada percanggahan, perselisihan pandangan daripada para ulama, iaitu ada 4 kitab. Kitab Zabur, kitab Injil, kitab Taurat, dan juga kitab Al-Quran. Apa perbezaan di antara kitab Zabur, Injil, Taurat dengan Al-Quran? Wajib kita mengimani ke-4 kitab. Tetapi yang wajib kita amalkan ialah kitab Al-Quran. Kenapa? Kita hidup di zaman Nabi SAW yang mana diturunkan oleh Allah SWT akan Nabi ataupun di atasnya Nabi itu kitab Al-Quran. Maka wajib kita mengimani Al-Quran dan beramal terhadap segala isi kandungan Al-Quran. Tidak sebagaimana Injil, Zabur dan juga Taurat. Wajib mengimani tetapi tidak wajib beramal. Kenapa? Kitab tersebut relevan pada nabi-nabi mereka yang diturunkan oleh Allah SWT ke atas nabi-nabi terdahulu pada zaman dia, pada ketika dia. Ini dia. Begitu juga yang keempat, percaya kepada rasul-rasulnya. Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul ni banyak. Banyak sangat. Sehingga kan ada menyebut Rasul tu, Nabi tu ada ratusan ribu, 300,000. Dan Rasul tu, Nabi dan Rasul yang wajib kita imani hanyalah 25. Nabi dan Rasul yang wajib. Jadi perkara yang rukun iman yang keempat ialah percayakan Rasul. Jadi Rasul yang wajib, Rasul ni banyak. Rasul ni banyak, Nabi ni banyak. Tetapi yang wajib kita imani adalah 25 Nabi dan Rasul. Kerana apa? Kerana 25 Nabi dan Rasul ini disebut oleh Allah SWT secara tepat dan jelas di dalam Al-Quran. Ini dia. Yang kelima, percaya kepada hari kiamat. Allah Ta'ala datangkan ayat tentang hari kiamat dalam Al-Quran. Maka hari kiamat ini disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang kita bacakan pada minggu lepas, bahawa dia termasuk juga di antara rukun-rukun iman. Itu sebabnya peristiwa yang ditanya oleh Jibril AS kepada Nabi SAW, satu soalan, satu pertanyaan, bilakah terjadinya hari kiamat? Nabi jawab, aku tidak tahu. Sesungguhnya yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanya. Maksudnya Nabi nak gambarkan Nabi tak tahu. Yang tahu Jibril ataupun Allah itu lebih tahu. Itu maksud dia. Jadi bila terjadi hari kiamat ni, Allah rahsiakan, tak tahu bila. Tetapi dalam masa yang sama, Nabi ditanya tentang tanda-tanda. Tanda-tandanya ada. Tanda-tandanya ada dan disebut oleh Nabi daripada pelbagai hadis-hadis Nabi SAW tentang tanda-tanda hari kiamat. Supaya apa? Disebutkan tanda tadi supaya kita bersiap sedia untuk menghadapi harinya kiamat. Dan dalam masa yang sama, kita tak boleh nafikan. Walaupun kita tak tahu, walaupun kita tak nampak, walaupun kita tak diberitahu bila terjadinya hari kiamat, tetapi tetap wajib kita mengani akan berlakunya satu hari nanti hari kiamat.
Yang keenam, rukun iman yang keenam iaitu percayakan bahawa qadar baik dan qadar jahat itu ialah dengan kehendak dan ketetapan daripada Allah SWT. Jadi hidup kita ini ada keterikatan dengan qada dan qadar, baik ataupun buruk. Semuanya ada keterikatan dengan iradah, kehendak Allah SWT dan ketetapan daripada Allah. Semuanya Allah Ta'ala dah buat ketetapan. Sama ada baik, mungkin baik pada mata kita ataupun tidak baik pada dua mata kita terhadap sesuatu yang kita dapati dalam kehidupan kita, tetap dia adalah ketetapan Allah. Wajib kita imani. Itu sebabnya ada disebut oleh para ulama, orang yang benar-benar meyakini ataupun sempurna keimanannya terhadap qada dan qadar ini, maka dia akan senantiasa berlapang dada menerima setiap apa yang didatangkan oleh Allah SWT di dalam kehidupan dia. Baik sama ada mungkin nampak baik pada dua mata dia ataupun tidak baik pada dua mata dia, maka tetap dia berlapang dada, redha di dalam menerima ketetapan ataupun sesuatu tersebut sekalipun pahit. Maka dalam 6 rukun iman ini perlu kita ketahui bahawa tak boleh kita ubah. Tak boleh kita ubah. Empat yang awal dia ada 6 rukun, dan 4 yang awal itu qat'i. Itu tidak ada khilaf. Percayakan Allah yang pertama, yang kedua percayakan malaikat, yang ketiga percayakan kitab-kitab, dan yang keempat percayakan rasul-rasul. Keempat-empat ni tak boleh kita tukar. Kenapa? Kerana telah disebut oleh Nabi SAW daripada 2 hadis yang cukup makruf. Kalau kita lihat dalam kitab hadis 40, ada 2 hadis yang membicarakan tentang iman. Dan di situlah Nabi SAW gambarkan bahawa 4 yang awal tu tidak ada khilaf. Tidak ada percanggahan. Tetapi di antara 2 hadis tadi ada percanggahan turutan. Ada yang keempat, ada yang kelima, ada yang keenam. Hadis ni pula ada dia yang keenam pula. Lepas tu dia yang ni kelima, iaitu di antara rukun yang kelima percaya kepada hari kiamat dan juga percaya kepada qada dan qadar. Itu ada. Dia boleh berubah-ubah, bertukar. Ada satu hadis Nabi SAW sebut yang kelima percaya kepada hari kiamat, yang keenam percaya kepada qada dan qadar. Dalam satu hadis yang lain pula Nabi sebut percaya kepada qada dan qadar dulu, kemudian yang keenam barulah percaya kepada hari kiamat. Jadi dekat situ kalau berubah tak ada masalah. Tetapi 4 yang awal tu tidak boleh diubah. Bahkan ulama sendiri membahaskan secara terperinci tentang kedudukan tertibnya di antara rukun-rukun iman yang ada pada rukun yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Sudah pasti yang penting sekali ataupun teras yang paling besar sekali di atas ialah percayakan Allah. Itu teras, tak boleh nafikan. Kita kena letakkan itu sebagai teras. Dan tak boleh kita nafikan bahawa percaya kepada Allah SWT itu, menafikan kepercayaan kita kepada Allah SWT. Itu teras. Dan yang kedua percaya kepada malaikat. Kenapa malaikat itu diletakkan yang kedua? Ulama akidah menyebutkan diletakkan dia sebagai rukun yang kedua dan tak boleh letak pada rukun yang ketiga. Tak boleh letak pada rukun yang keempat. Kerana apa? Kerana dia adalah makhluk yang paling hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk yang paling hampir dengan Allah adalah malaikat. Walaupun hakikatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Ta'ala letakkan Nabi ni sebagai Habibullah, tetapi dalam turutan kedudukan setelah Allah adalah para malaikat, dan menjadi penghantaraan di antara kita dengan Allah pun adalah para malaikat. Maksudnya Jibril datang menyampaikan wahyu pada Nabi SAW. Bukan tidak ada direct daripada Allah kepada Nabi, tetapi Allah Ta'ala ihtiramkan para malaikat sehingga mereka menjadi tentera Allah ataupun penghantaraan di antara Allah dengan Nabi untuk menyampaikan wahyu. Ni dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, percayakan kepada kitab. Kenapa tidak Nabi dulu? Kenapa kitab dulu? Disebut oleh ulama akidah, diletakkan kitab dahulu kerana kalau tidak ada kitab, maka tidak ada kerja. Tak ada kerja. Tak ada kerja para Nabi. Bila tak ada kerja para Nabi, sudah pasti Nabi tak ada. Sebab kerja seorang Nabi, kerja seorang Rasul itu ialah menyampaikan syariat. Dan syariat itu datang daripada kitab. Dan itu kerja mereka, tanggungjawab mereka. Maka ketika itu, nak tak nak kitab terlebih dahulu, kerja kena ada dulu, barulah adanya Nabi. Ini turutan. Disebutkan oleh ulama akidah, dan tak boleh kita
melanggar tertib turutan di antara rukun pertama, kedua, ketiga dan keempat. Ni dia, ya. Dan itulah 6 rukun yang perlu kita letakkan dan kita sematkan dalam diri kita. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikat Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada Nabi dan Rasul, percaya kepada qada dan qadar, dan percaya kepada hari kiamat. Ini 6 rukun yang perlu kita sematkan, dan insya-Allah untuk pertemuan-pertemuan yang kita akan datang, kita akan bicarakan secara terperinci tentang ke-6 rukun insya-Allah. Wallahu taala alam. Itulah sikit sebanyak dapat kita kongsikan untuk pagi ini. Semoga ada kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.